عَنْكَ وِزْرَكَ Dan kami telah meringankan daripadamu bebanmu الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ yang memberati tanggunganmu, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Oleh itu, maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ Kemudian apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal soleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal soleh yang lain. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon apa yang engkau gemar dan ingini. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Kita tidak boleh terima umpamanya LGBT, perkahwinan antara men and men, women and women. Sampaikanlah ilmu dengan penuh amanah dan memastikan apa yang disampaikan itu menyatukan umat Islam, memberi kesedaran kepada kepelbagaian yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Finansinos dalam analisis. Pada 20 Februari atau 5 hari lalu, Ahli Majlis Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Dr. Rais Yatim telah memberi gambaran sesuatu akan berlaku sebelum November ini. Sudah pasti ia merujuk kepada isu peralihan kuasa jawatan Perdana Menteri di antara Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan seperti yang dijangka Tan Sri Dr. Rais Yatim, Tun Dr. Mahathir menghantar surat peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia kepada Yang di-Pertuan Agong pada jam 1 tengah hari semalam. Bergegar negara dengan berita yang tidak dijangka itu. Lebih menambah krisis apabila semua ahli Dewan Rakyat Parti Pribumi Bersatu Malaysia bersatu umum keluar Pakatan Harapan. Dan 11 ahli Parlimen PKR turut istihar keluar parti meninggalkan PH bagi membentuk blok bebas di Parlimen. Maka persoalan demi persoalan muncul di kalangan rakyat. Dalam saat-saat kritikal ini, bagaimana seorang Perdana Menteri interim mengemudi pentadbiran negara tanpa bantuan Jemaah Menteri? Adakah terdapat sebarang tempoh untuk seorang Perdana Menteri interim berkhidmat? Wajarkah bubar Parlimen? Adakah penubuhan kerajaan campuran mengkhianati mandat rakyat?
semua persoalan rakyat ini akan dijawab sebentar lagi. Kita tidak boleh terima umpamanya LGBT, perkahwinan antara men and men, women and women. Sampaikanlah ilmu dengan penuh amanah dan memastikan apa yang disampaikan itu menyatukan umat Islam, memberi kesedaran kepada kepelbagaian yang ada. Krisis politik Malaysia, apa masa depan kita bersama dua panel. Kita akan bincangkan topik ini secara tuntas agar penonton, rakyat Malaysia faham dan hadam terhadap apa yang sedang berlaku, bakal berlaku dalam pentadbiran negara. Dengan itu saya tak nak membuang masa, saya perkenalkan panel pertama mungkin di sebelah hujung sana. Selamat datang kembali kepada pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM dan juga merupakan penganalisis politik iaitu Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Selamat datang Dr. Siva. Terima kasih, Finas. Kali kedua. Kali pertama di set yang lama. Ini kita di set yang baru lebih besar, kita Doktor. memberi cerah bersama. Ya. Katanya doktor dari Ipoh. Ipoh. Membincangkan tentang politik semasa? Tidak, isu yang lain. Isu yang lain. Banyak isu doktor. Baik, di sebelah Dr. Siva, analisis bawakan fellow penyelidik undang-undang dan perlembagaan iaitu Dr. Muhammad Fatih Yusof. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya bersama dengan kedua-dua doktor yang pada malam ini mungkin akan memberi pembelajaran ataupun ilmu kepada netizen yang mana kini digelar Palatau. Wow. Semuanya mereka tahu tentang, pada malam ini kami akan membincangkan tentang sains politik mungkin, tentang isu semasa perlembagaan. Ya, saya tak nak membuang masa sebab saya tahu dalam keadaan ketidaktentuan politik ini terlalu banyak sangkaan-sangkaan polemik yang dibawa oleh bukan sahaja pemimpin-pemimpin politik tapi juga netizen ataupun rakyat Malaysia. Dr. Fatih, amalan biasa yang kita selalu lihat yang di-Pertuan Agong dinasihati Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen apabila penggal Dewan Rakyat menghampiri hujungnya itu 5 tahun. Jadi apa yang berlaku semalam adalah senario yang amat berbeza apabila seorang Perdana Menteri yang masih mendapat kepercayaan ahli Dewan Rakyat meletakkan jawatan. Malah yang di-Pertuan Agong juga berkenan melantik Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri Interim. Mungkin sebagai permulaan, Dr. Fatih, secara ringkas, Dr. boleh kongsikan bidang kuasa Perdana Menteri Interim itu sendiri. Ya. Silakan, Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Finas. Ya. Dan saudara saya Dr. Siva. Saudara kita. Sebenarnya apa yang berlaku dalam negara ini merupakan satu yang memang luar biasa. Betul. Belum pernah berlaku dan menggemparkan. Ya. Oleh demikian apa yang kita bincangkan ini merupakan satu perkara yang kita katakan menjadi tumpuan rakyat negara kita. Dan tentunya dalam tempoh yang akan datang ini bermacam-macam lagi mungkin akan berlaku tanpa disangka. Kadang-kadang kita sangka prosesnya tu cepat tetapi kelihatan dalam 2-3 jam ini kelihatan ada lain pula ceritanya. Betul. Kan? Dan seperti yang disebut tadi, antara kegemparan yang berlaku semalam ialah peletakan jawatan Perdana Menteri. Sebenarnya rentetan peristiwa itu berlaku seperti yang disebut tadi, mesyuarat pada 20 hari bulan. Kemudian diikuti pada hari Ahad. Hari Ahad itu pun merupakan satu hari yang begitu misteri bagi wartawan dan juga rakyat. Betul. Melihat kereta turun naik kan, pergi ke istana dan sebagainya. Dan ada mesyuarat serentak. Dan masing-masing parti-parti yang terlibat itu tidak menyatakan apa mesyuarat itu. Ini menimbulkan misteri. Tetapi dapat difahami bahawa dengan penglibatan sebahagian daripada anggota ahli Dewan Rakyat di kalangan parti Pakatan Rakyat yang terlibat sekali di dalam pertemuan sedemikian menggambarkan bahawa kerajaan Pakatan Rakyat mengalami keretakan. Itu yang berlaku pada hari Ahad. Dan apabila berlaku demikian pada hari Ahad, kita dapati dari sudut perlembagaan kita boleh simpulkan bahawa kerajaan yang memerintah pada waktu itu telah hilang majoriti. Telah hilang majoriti. Yeah. Dan apabila hilang majoriti, dia berbalik semula kepada perkara 43 dalam kurungan 4 yang menyebut bahawa apabila seorang Perdana Menteri hilang sokongan majoriti atau hilang kepercayaan di kalangan ahli dewan, ada dua pilihan. Yang pertama, meletakkan jawatan atau menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan dewan.
Dan dalam situasi yang berlaku itu, sebenarnya di dalam amalan yang ada, kita masih lagi ada pilihan. Kalau kita tengok setengah negeri sekarang berdepan dengan situasi yang sama, bagi saya jangan letak jawatan. Jangan letak jawatan. Sebenarnya ada pilihan lain, iaitu Perdana Menteri yang telah hilang sokongan majoriti boleh mengekalkan jawatannya dan memimpin sebuah kerajaan minoriti. Dan pada waktu itu dia boleh menguruskan dari sudut proses transisi untuk menentukan siapa yang mengambil alih. Itu proses yang lebih lancar. Tetapi agak terkejut apabila Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan dan menimbulkan kejutan daripada semua pihak. Dan apabila berlaku demikian, kita jangkakan plot seterusnya ialah parti-parti yang terlibat dalam mesyuarat hari Ahad itu akan berjaya mendapat apa yang dikehendaki. Tetapi sebaliknya pada hari ini kita dapati ada berita yang berbeza. Betul. Apabila Tun mencadangkan sebuah kerajaan, kita katakan kerajaan perpaduan, tetapi UMNO dan juga PAS menolak. Jadi apa yang berlaku sekarang, timbul persoalan dari sudut pembubaran parlimen. Ya, kita kepada itu. Tapi sebelum itu, secara ringkas, Perdana Menteri interim ni apa sahaja, apa je yang Tun boleh buat pada ketika ini? Secara ringkas, sebelum saya kepada Dr. Siva. Perdana Menteri interim adalah satu bentuk jawatan yang diperkenalkan bagi melaksanakan tanggungjawab khusus di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong pada saat tidak ada Perdana Menteri. Dan kalau mengikut surat pelantikan yang bukan surat pelantikan, pengumuman yang dibuat oleh Ketua Setiausaha Negara, fungsi Perdana Menteri interim yang ada sekarang ini, walaupun Tun juga yang pegang, ialah dua sahaja. Iaitu melaksanakan pentadbiran negara secara rutin, dan yang keduanya meneruskan usaha, bukan meneruskan usaha, maknanya facilitate, maknanya mempermudahkan urusan dari sudut pelantikan Perdana Menteri yang baru. Itu kalau kita perhatikan yang dinyatakan di dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Ketua Setiausaha Negara. Baik, Dr. Siva, untuk senario sekarang, 90 ahli parlimen telah dipanggil oleh Yang di-Pertuan Agong, menghadap Yang di-Pertuan Agong hari ini. Baki 131 ahli parlimen akan dipanggil menghadap esok. Apakah langkah susulan yang boleh kita jangkakan daripada Yang di-Pertuan Agong berdasarkan struktur perlembagaan negara selepas ini? Bagaimana situasi politik kita, bagaimana? Apa yang dijangkakan? Kita harus lihat bahawa dalam konteks negara kita segalanya adalah politik angka. Keduanya segalanya berkemungkinan. Dan asas dalam politik adalah tidak ada kawan atau lawan yang tetap, hanya kepentingan. Tiga ini mendasari politik Malaysia. Bermakna pertemuan Yang di-Pertuan Agong dengan kesemua ahli parlimen bertujuan untuk memastikan adanya keyakinan kepada barangkali Perdana Menteri ataupun mahukan pembubaran. Kerana dinyatakan tadi dalam slip yang perlu mereka jawab ada dua saja. Satu, adakah bersetuju untuk pelantikan Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri atau pembubaran parlimen. Tapi kita tahu sebelum ini, sejak hari Ahad sampailah ke hari ini, kesemuanya menyatakan sokongan kepada Dr. Mahathir. Jika sekiranya itu berlaku, apakah pembubaran perlu mengambil tempat? Walaupun di peringkat bawahan ini kita mahu melihat mandat yang diberikan rakyat itu dikembalikan kepada rakyat. Tapi rakyat juga harus faham kita ada perundangan, dan dalam konteks ini institusi Raja-Raja Melayu, di manakah kedudukan itu mempamer kebijaksanaan untuk memastikan keputusan yang dibuat itu adalah bersifat rasional dan juga boleh diterima pakai. Dan saya rasakan tindakan Yang di-Pertuan Agong dipuji setakat hari ini kerana mengambil kira kesemua percaturan. Ekosistem itu diambil kira, memastikan bahawa apa saja keputusan yang dibuat itu juga akan mempamer kebijaksanaan institusi tersebut. Itu penting. Yang selama ini diperlekehkan oleh pelbagai pihak, tiba-tiba semuanya sayang pada raja kita. Tak kira lah sesiapa pun, tiba-tiba seolah-olah bangga dengan kedudukan raja. Jadi di sinilah kita harus melihat fungsi institusi Raja-Raja Melayu bukan secara simbolik, tetapi di sinilah telah memainkan peranan akan memastikan tadbir urus negara itu disusun dengan terbaik, Cina lancar. Bagi saya, kita lihat jika sekiranya keputusan berpihak kepada pelantikan Dr. Mahathir Mohamad, sudah pasti beliau perlu mengambil keputusan untuk kembali dan barangkali akan membentuk kabinet. Tetapi apakah bentuk kabinet yang mahu dilahirkan? Beliau tidak ada parti sekarang. Apakah akan bentuk sebuah kerajaan yang pernah kita lihat pada tahun 1969, 3 hari selepas pilihan raya ketiga, selepas merdeka 1969, kita lihat berlaku peristiwa rusuhan, perkauman, dan akhirnya keputusan dibuat adalah Penubuhan Mageran. Ketika Mageran dilantik Tun Abdul Razak sebagai pengurusi Mageran, ahlinya merangkumi hampir semua pemimpin, kecuali DAP tidak sertai, PAS pun ada, semuanya ada di situ. Apakah itu bentuk kerajaan yang akan
dibentuk, Ya. atau kita akan melihat percaturan baru, apakah mereka yang telah keluar dari PKR, apakah dalam UMNO sendiri akan wujud perpecahan Ya. selepas ada pengumuman bahawa mereka tidak mahu menyokong sokongan bersyarat. Jika DAP ada, maka tidak akan menyokong kepimpinan Dr. Mahathir mahukan pembubaran. Tapi dalam konteks UMNO sendiri, kita juga harus melihat pelbagai kamp wujud. Jangan lupa pertemuan pelbagai pihak sebelum ini di antara Azmin Ali, Isyamuddin, Husin On. Apakah faction ini akan kembali timbul untuk memastikan bahawa pelantikan Dr. Mahathir itu tidak diganggu dengan pembubaran parlimen? Apakah akan ada sokongan daripada Sabaran Sarawak? Apakah akan ada daripada Pakatan Harapan sendiri yang kini menguasai hampir 92 kursi? Apakah akan wujud faction yang menyokong ataupun pemilihan nanti adalah berdasarkan kepada yang bersifat individu dan bukannya mewakili parti? Kesemua ini adalah kemungkinan yang boleh kita lihat. Tapi yang penting di sini saya rasakan segala ini harus berakhir dengan segera. Keadaan tidak menentu, keadaan tidak stabil, sedang berpanjangan. Kesannya bukan kepada pemimpin parti politik tetapi yang di bawah ini. Yang seolah-olah agenda hala tuju negara masih lagi tersekat, disaratkan dengan informasi politiking dan juga berpolitik, sehingga lupa bahawa ketika pengumuman-pengumuman ini dibuat, kesan kepada ekonomi teruk. KDNK kita paling rendah, saham jatuh, impaknya besar. Jika ia berterusan, berlarutan tanpa ada satu titik nokta, saya rasakan impaknya jauh lebih besar. Baik, Dr. Siva, saya nak bertanyakan, pemimpin politik A mengatakan ahli politik B gila kuasa, tidak menghormati mandat rakyat. Soalan saya, pembentukan kerajaan baharu ini, adakah disebabkan ahli politik itu sendiri yang suka bermain kotor? Mungkin tidak semua, segelintir ahli politik itu yang suka bermain kotor, atau sebenarnya mereka sedang mengikuti kehendak rakyat yang mahukan perubahan drastik dilakukan oleh pentadbiran yang ada sekarang? Tidak, dalam kalangan rakyat pun dipercah dua. Satu menyokong pembubaran, satu menyokong perubahan dari sudut kesinambungan kepimpinan tanpa ada pembubaran. Dalam konteks ini, kita harus lihat bahawa apabila rakyat mengundi pada hari mengundi, 8 Mei hari itu, mereka memilih pemimpin yang dirasakan boleh mewakili mereka. Jadi katakan 60,000 pengundi di Tanjung Malim memilih. Bermakna mereka memilih seorang pemimpin yang dirasakan akan mewakili mereka. Jadi amanah itu sudah diberikan kepada pemimpin itu. Jadi pemimpin buat keputusan. Kadang-kadang mungkin berdasarkan kepada percaturan kepentingan politik, mungkin kepentingan rakyat yang dirasakan perlu dia lakukan perubahan ini supaya dapat terus memberikan perkhidmatan. Tapi ialah dalam ranking kepercayaan kepada pemimpin, yang paling rendah adalah ahli politik. Yang paling tidak dipercayai, akademik paling tinggi. Doktor yang kedua. Sebab itu bila kombinasi doktor dan ahli politik ni, kita lihat percaturan politik, seni politiknya berbeza. Jadi di sini saya rasakan bahawa kepimpinan harus melihat apa sebenarnya nadi rakyat di bawah. Adakah pembubaran ini akan memberikan satu yang bersifat rasional, ataupun jika Yang di-Pertuan Agong buat keputusan memberikan mandat kepada Dr. Mahathir sendiri untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-8, 4, 7, 8 termasuk interim 4 kali. Jadi dalam konteks ini kita juga harus akur Dr. Mahathir mempunyai pengalaman hampir 70 tahun dalam politik. Jadi saya rasa segala tindakan beliau mengambil segala keputusan. Jadi jika rakyat mahu mandat, itu juga harus dihormati. Untuk kembali ke pilihan raya ataupun memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada kepimpinan Tun sendiri. Kita harus lihat kenapa timbul kekeliruan dalam kalangan rakyat. Kali pertama kita mempunyai seorang Perdana Menteri dengan kerusi yang paling rendah. Dalam gabungan Pakatan Harapan, Bersatu hanya mempunyai 26, 42 DAP, 50 PKR sebelum keluar ni, cita-cita keluar ni. Jadi bermakna ketika mesyuarat 21 hari bulan, saya rasa Perdana Menteri terhad keputusan yang boleh dibuat, sokongan yang ada pada beliau, sehingga kita lihat ada pihak yang sejak 8-9 Mei sehingga ke hari ini, hari 21 hari bulan itu, menyoal tentang transisi kepimpinan dan bukannya tentang agenda. Dan malahan dalam parti sendiri pun, dalam parti gabungan, selepas kekalahan Bersatu di Tanjung Piai, ada yang menyoal kenapa tidak kita usulkan undi tidak percaya kepada Perdana Menteri dari parti gabungan. Bermakna saya rasakan senario ini banyak mempengaruhi apa yang sedang berlaku. Dan mungkin selepas ini Dr. Mahathir mahukan satu
sokongan padu yang besar, yang dominan, supaya apa saja keputusan boleh dibuat dengan baik dan tidak mengganggu kedudukan perjalanan hala tuju negara. Saya rasakan itu antara perkara yang boleh kita ramal, yang boleh berlaku. Dominasi itu mungkin penting sebagai seorang pemegang jawatan pejabat Perdana Menteri. Baik, Dr. Fatih, saya ringkas 1 minit sebelum kita ke commercial break. Agak ironi apabila Dr. Siva yang mengatakan sebelum ini Tun agak ditekan bila untuk menyatakan tarikhnya untuk peralihan kuasa. Namun agak pelik selepas beliau meletakkan jawatan, sokongan diberi teramat banyak. Apakah sebenarnya yang sedang berlaku? Pandangan Dr. Fatih? Saya melihat ini berkaitan dengan suasana yang terdesak. Apabila satu pihak tu dia sudah biasa dengan kuasa, dan bila berlaku risiko kehilangan kuasa, apa saja yang dapat dicapai dia akan cuba dapatkan. Jadi inilah yang berlaku dalam situasi sekarang. Walaupun pada waktu Tun menjadi Perdana Menteri, terdapat banyak suara-suara yang memberi pandangan berbeza, mengkritik dari dalam. Bahkan sesama menteri pun ada pandangan-pandangan yang berbeza. Tetapi kita lihat apabila wujud satu risiko kehilangan kuasa, masing-masing memberikan kesetiaan dan kepercayaan kepada Tun. Baik, analisis berhad seketika. Jangan ke mana. Jom umrah bersama Al-Ilmi Travel, syarikat yang berpengalaman dan diyakini. Kami menyediakan pakej yang dekat lagi selesa. Kami menyediakan pakej Gold Plus Sofa, Silver Plus Anjum dan pakej bajet Manazil Kiram. Jom sertai Al-Ilmi Travel mencari kedamaian di Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja-kerja pembinaan, bangunan asrama dan kelas tahfiz hasil sumbangan orang ramai sedang giat dijalankan. Namun begitu, dana masih tidak mencukupi. Kami masih memerlukan sebanyak RM500,000 untuk menyempurnakan kerja-kerja pembangunan. Justeru, saya menyeru kepada para dermawan sekalian membantu menyumbang untuk saham akhirat anda, insya-Allah. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. Ada orang-orang yang bersikap dengan watak Ya'juj Ma'juj yang cuba meleburkan kekuatan iman akidah. Dan mereka disifatkan sebagai satu bangsa yang kuat yang tak mampu ditewaskan oleh manusia. Adakah sekarang ini Ya'juj dan Ma'juj telah pun keluar? Anda yang mengikuti kelas Taranum bersama dengan Ustazah Syaifah Kasif hari ini. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kerana inilah satu-satu cara untuk kita mengimarahkan Quran. Al-Quran ni penting kita baca hari-hari. Satu hari kita tinggal dia, 10 hari tinggal kita. Ini adalah program bela kita. Ini adalah saham akhirat kita. Bersama dengan Ustazah dalam kelas Taranum Ustazah ni setiap minggu pada hari Khamis bersiaran secara langsung 7.30 pagi hingga 8 pagi. Jadi Assalamualaikum. Hari ini kita dihujani dengan pelbagai isu politik tanpa henti. Jadi bagaimana pula dengan isu-isu sebenar rakyat? Jangan biarkan ia tenggelam. Bermula mac ini anda bersama saya Abu Talib Hussein dalam 60 minit menemubual tokoh-tokoh terkemuka. Kita kupas bersama topik dan isu yang menjadi kepentingan anda. Ingat, tiada politik, hanya isu rakyat. Krisis politik Malaysia, apa masa depan kita? Dr. Fatih, apa akan berlaku terhadap negara jika kerajaan baharu tidak dibentuk secepat mungkin? Okey, kalau kita perhatikan situasi sekarang ini, apabila Perdana Menteri meletakkan jawatan, sebenarnya dia berbalik kepada asal, sebagaimana disebut Dr. Siva tadi, peranan Yang di-Pertuan Agong.
Dan kita faham bahawa Yang di-Pertuan Agong ini adalah ketua utama negara. Yang ini disebut secara jelas dalam Perlembagaan Perkara 32. Dan juga selain pada itu, Yang di-Pertuan Agong juga merupakan ketua kepada kuasa eksekutif. Walaupun di dalam perlembagaan menyebut di dalam melaksanakan tanggungjawab, Yang di-Pertuan Agong perlu mendapat nasihat daripada Perdana Menteri. Tetapi tidak ada Perdana Menteri. Perdana Menteri interim tidak sama dengan Perdana Menteri. Jadi dalam keadaan sekarang, apabila tidak ada seorang Perdana Menteri yang boleh mewakili kabinet untuk memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong, bermakna kita berbalik kepada situasi yang asal di dalam perlembagaan. Iaitu di dalam perlembagaan menyebut Yang di-Pertuan Agong adalah ketua utama negara. Sebab itulah di dalam konteks sekarang, walaupun tidak ada kita katakan kabinet secara tuntas, secara rasmi, tetapi sistem negara berjalan dengan baik. Pergi kerja seperti biasa, perniagaan seperti biasa, dan rakyat boleh hidup seperti biasa. Ini merupakan satu bentuk kematangan rakyat Malaysia. Tidak ada demonstrasi, tidak ada tunjuk perasaan. Ini merupakan satu yang cukup baik. Kita harap ini berkekalan. Walaupun sedang dirancang, kita dapat tahu ada sedang dirancang untuk berdemonstrasi. Ya, kita harap tidak berlaku demikian. Sebab negara kita mempunyai kerajaan, mempunyai sistem, dan sistem itu berjalan. Dan agensi kerajaan bergerak seperti biasa. Dan apabila Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri interim, bermakna tugas kabinet itu dan juga menteri-menteri dilaksanakan oleh Perdana Menteri interim dari sudut formalitinya. Dan persoalan yang timbul, walaupun kita katakan negara berjalan, kerajaan bergerak, tetapi sampai bila? Itu persoalan penting. Sebab itulah di dalam proses ini, Yang di-Pertuan Agong khususnya saya kira sangat prihatin. Betul. Dan baginda telah mengambil tindakan yang cepat. Bukan sekadar cepat, tindakan yang sangat kita katakan konkret. Kerana di dalam perlembagaan menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong boleh melantik seseorang yang pada hematnya berkemungkinan mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Perkataan itu memang longgar saja, longgar. Pada hemat beliau tidak boleh dicabar. Berkemungkinan, maknanya mungkin orang lain, mungkin dia. Bermakna kalau Perdana Menteri Yang di-Pertuan Agong melantik dan pelantikan itu dibuat oleh baginda berdasarkan perkiraan yang subjektif, contohnya tanpa memanggil seorang demi seorang, tidak siapa boleh bertikai. Kerana pada hemat better katanya. Kan? Tetapi Yang di-Pertuan Agong memilih untuk mengambil satu kaedah yang sangat objektif. Seorang demi seorang dipanggil. Ini merupakan satu pengorbanan seorang Raja Yang di-Pertuan Agong yang untuk memastikan bahawa keputusan yang dibuat oleh baginda merupakan keputusan yang terbaik, yang adil dan memuaskan hati semua orang. Jadi tidak ada siapa bertikai. Dan di dalam konteks ini, jika sekiranya berlaku satu situasi, kalau katakan jelas Tun Dr. Mahathir dipilih menjadi Perdana Menteri, contohnya itu, saya kira itu selesai masalah. Kita sudah ada Perdana Menteri, tinggal lagi bagaimana nak tubuhkan kabinet. Saya rasa itu tak ada masalah. Tetapi bagaimana sekiranya jika didapati tidak ada? Tidak ada yang tidak cukup majoriti itu. 112 tidak cukup. Bermakna pada waktu itu Yang di-Pertuan Agong perlu bertindak berdasarkan kuasa di bawah perkara 55 yang memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Ada sebarang tempoh untuk Yang di-Pertuan Agong mencapai kepada keputusan berdasarkan perkara. Saya kira dengan kaedah objektif begini, besok sudah tahu. Besok sudah tahu. Dan saya percaya baginda tidak akan mengambil masa lama untuk membuat keputusan sama ada melantik seorang Perdana Menteri atau membubarkan. Baik. Dr. Siva, sebelumnya jelas kelihatan belum timbul keperluan Perdana Menteri untuk menasihati Pertuan Agong bagi pembubaran parlimen. Berikutan kita tahu Perdana Menteri masih mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Tapi kita bercakap tentang sebelum ini. Tetapi lewat petang tadi kita dapat berita bahawa negara dikejutkan dengan penarikan semula sokongan UMNO dan PAS kepada Tun Dr. Mahathir. Berikutan Tun mahu membentuk kerajaan dengan menyertakan sekali DAP. Sedangkan ia bercanggah dengan berikutan ia bercanggah dengan pendirian parti itu dan PAS lah. Adakah kita kini berdepan dengan kemungkinan pembubaran parlimen, Doktor? Ya, pembubaran parlimen banyak bergantung kepada sejauh manakah PAS, UMNO. Angka itu tidak cukup. Ada 42 Barisan Nasional dan juga 18 PAS, 60. Itu tidak cukup untuk meyakinkan Yang di-Pertuan Agong bahawa perlu
pembubaran parlimen. Kita perlukan sekurang-kurangnya saya rasakan untuk meyakinkan rakyat 2/3 misalnya. Walaupun lebih daripada 112 itu sudah cukup. Waktu yang sama kita juga banyak bergantung kepada angka 92 di bawah Pakatan Harapan. Iaitu 39 PKR, DAP 42 dan juga Amanah 11. Adakah malam ini mereka juga akan buat keputusan untuk ke arah pembubaran ataupun terus menyatakan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad? Setakat hari ini, kalau kita ambil kira sokongan kepada Tun jelas. Saya percaya ketika mengundi tadi, mungkin kita akan melihat keputusan itu jelas akan kekal. Tetapi sudah pasti cadangan Tun ke atas kerajaan perpaduan perlu dilihat dalam banyak bentuk ataupun acuan. Saya rasakan PN harus melihat belum dibuat keputusan pembentukan kerajaan perpaduan. Cuma dinyatakan cadangan. Apakah kalau ini dibuat bersetuju atau tidak? Jadi mungkin saya rasakan Tun akan mempunyai perkiraan tertentu di sini. Melainkan secara mutlak kesemuanya membuat keputusan bahawa tidak mahu terlibat. Tapi sebagaimana yang saya katakan tadi, di dalam UMNO pun ada kampnya. Mungkinkah kamp itu akan berpecah? Dalam Pakatan Harapan kita tak tahu sama ada kamp itu juga akan berpecah atau kekal solid 92. Jadi bermakna kita harus melihat faction-faction yang timbul. Proses ke arah kolaborasi politik ataupun gabungan politik baru ini bukan dibuat pada hari Ahad. Saya percaya ia sudah bermula sejak Oktober, November, Disember. Ia sudah bermula seawal begitu. Ia bukannya dibuat sehari atau dua. Maka keputusan yang kita lihat mengambil SD, saya rasakan bahawa kesemua itu sudah disusun secara cantik untuk memastikan bahawa ada plan A, ada plan B, ada plan C. Walau apapun sebelum sidang parlimen pada 9 Mac kalau tak salah saya, segalanya akan berakhir. Sebelum 9 Mac. Sebelum. Saya percaya Yang di-Pertuan Agong mungkin dalam minggu ini akan buat keputusan. Dan keputusan itu juga penting kepada parti-parti politik ini. Andaian katakan pembubaran tidak dibuat, dibentuk juga kerajaan perpaduan. Apakah itu akan meyakinkan rakyat? Itu salah satu perkara yang harus diambil kira. Tapi kita tidak boleh puaskan hati semua orang. Mungkin perlu diberi ruang supaya politik dapat dikurangkan. Dan saya percaya kerajaan perpaduan bertujuan untuk berikan tumpuan kepada hala tuju negara yang terencat untuk sepanjang mungkin 22 bulan yang lepas. Mungkin itu yang mahu dilakukan kerana tidak ada satu kuasa solid yang dominan bagi Tun Dr. Mahathir, maka banyak keputusan tidak dibuat. Banyak kali beliau menyatakan pendirian, beliau memerlukan 2/3 sokongan di parlimen untuk melakukan perubahan. Bermakna apakah itu yang sedang dicari oleh beliau supaya tidak mengganggu urusan kerajaan. Hari ini kita lihat beliau seorang berfungsi sebagai kerajaan. Beliau kembali ke pejabat. Jadi bermakna kita melihat seolah-olah itu yang sedang dicari. Dan jika sekiranya politiking ini berterusan, polemik itu harus diatasi. Barangkali pembubaran merupakan pilihan yang terakhir. Dr. Fatih, Tun untuk dikatakan seperti yang dikatakan Dr. Siva, Tun bercadang untuk membentuk kerajaan perpaduan dengan membuat lantikan menteri berdasarkan kapasiti individu, bukan parti. Adakah kaedah ini bakal menghasilkan barisan kabinet yang lebih baik atau bagaimana? Apa yang dicadangkan oleh Tun ini satu benda yang baru. Di dalam budaya politik negara kita ini, dia gabungan parti-parti ini muncul sebelum pilihan raya. Bila kita menggunakan first past the post, parti-parti ini memerlukan sokongan yang tinggi untuk dapat melepasi kemenangan di setiap kawasan konstitusi itu. Jadi kebiasaannya kerjasama itu dibuat sebelum pilihan raya. Dan kerana itulah wujud istilah yang kita katakan mandat dan juga kesetiaan dan juga yang apa yang diistilahkan sebagai pengkhianatan dan sebagainya. Kerana persetujuan itu dibuat sebelum pilihan raya dan diandaikan bahawa tidak ada sebarang perubahan selepas pilihan raya. Tetapi berbeza dengan setengah negara yang mengamalkan kaedah proportional representation, yang mana kaedahnya masing-masing parti bertanding, kemudiannya dilihat jumlah menang yang dimenangi oleh parti-parti itu. Dan bila kira, cari kawan, bila cukup, tubuhkan kerajaan. Itu yang berlaku. Dan kalau di setengah negara seperti Indonesia yang mengamalkan PR sistem, gabungan parti selepas pilihan raya merupakan satu benda yang biasa. Pernah wujud kerajaan gotong royong. Bahkan pemimpin yang menentang seperti yang dilakukan oleh pemimpin Indonesia, Presiden Indonesia, menjemput
tokoh yang menentang dia sebagai sebahagian daripada kerajaan. Ini berlaku. Dan ini merupakan satu yang biasa. Tetapi di dalam negara kita ini dia belum wujud kaedah berfikir begitu. Dan saya percaya kalau jika sekiranya berlaku, kita mengharapkan kita dapat membentuk satu budaya baru dalam politik. Mengurangkan pertembungan, mengurangkan masa yang banyak dari sudut, menghabiskan masa dari sudut bergaduh dalam politik, bertengkar dan juga berbeza pendapat. Tetapi kita nakkan supaya ahli politik dapat duduk semeja, fokus kepada matlamat kepentingan rakyat dan mengenepikan perbezaan dalam konteks supaya berlaku, kita katakan, fokus kepada kepentingan-kepentingan ekonomi dan sebagainya. Ini saya kira satu perkara yang penting supaya kalau berjaya kerajaan perpaduan. Tetapi kita pun tak pasti adakah ini dapat diterima atau tidak. Dr. Siva, pandangan penganalisis politik tentang kerajaan perpaduan ini berdasarkan profesional, berdasarkan kepakaran setiap individu, bukan parti? Tak, saya rasakan mengapa tidak jika latar belakang itu boleh memastikan hala tuju negara itu dipulihkan semula. Kerana bagi kita yang penting adalah, ialah mungkin dilantik berdasarkan kepada kepentingan parti politik, tapi jika latar belakang itu mampu untuk membantu. Janganlah gedebel politik itu berterusan dalam konteks kita nak hentikan politik ini. Literasi politik kita semakin meningkat, tetapi seolah-olah kita tidak mahu berhenti daripada gosip politik. Negara maju telah melalui proses ini. Interim Prime Minister bukan baru bagi mereka. Tetapi apa yang berlaku selepas pilihan raya, mereka boleh bersama. Kita lihat Obama dan Hillary. Dia boleh melantik Hillary berada dalam kem yang sama selepas berakhirnya pilihan raya. Tapi dalam konteks negara kita, lepas pilihan raya, makin kita nak menghangatkan suhu, menjadikan panas sehingga menjejaskan reputasi dan kredibiliti bukan sahaja pemimpin tapi juga penyokong. Penyokong menjadi terlalu emosional sehingga kadang-kadang tidak tahu ada perkara yang harus bersifat rasional dan praktikal. Jadi dalam konteks kerajaan perpaduan, jika individu yang dipilih itu adalah berdasarkan kepada keupayaan, reputasi, kredibiliti, ialah mereka harus membentuk satu pasukan. Mereka boleh bersetuju dalam tidak bersetuju. Dalam perkara kabinet, boleh membentuk satu pasukan yang mantap. Mungkin perkara parti itu berlainan. Mereka boleh berlawan, itu biasa. Dalam unity government tidak bermakna mereka harus bersetuju juga dalam fahaman ideologi politik mereka, tidak. Mereka mempunyai latar politik yang berbeza. Mungkin dilantik berdasarkan kepada keupayaan berada dalam pasukan itu, bukan kerana mereka mewakili parti mereka. Sebab itu saya rasakan Tun Dr. Mahathir buat keputusan untuk keluar daripada Bersatu sebagai pengurusi. Saya rasakan mungkin kemudian mahu dilantik sebagai pengurusi, kalau kolaborasi politik sebelum ini Perikatan Nasional itu mungkin dilantik sebagai pengurusi mewakili semua supaya tidak dilihat mewakili mana-mana parti. Apakah kerajaan perpaduan nanti kita akan melihat lahirnya individu-individu yang mungkin keluar dan menjadi individu yang tidak ada kepentingan parti politik. Tetapi mungkin 11 yang keluar daripada PKR mungkin akan menyertai Bersatu, kita tidak tahu. Apakah macam saya katakan tadi, apakah jika mahu dilihat wujud satu parti yang mendominasi dalam gabungan besar, itu perlu dilakukan. Tapi bila datang pada kerajaan perpaduan, perkara yang berteraskan kepada parti mungkin harus dibelakangkan. Saya rasakan kepentingan harus dirujuk kepada kemampuan, keupayaan mereka diterima masyarakat sebagai seorang pemimpin yang boleh berada dalam kabinet, tidak lagi membuat keputusan yang bersifat separuh masa, keputusan yang kadang-kadang mengelirukan. Saya rasakan kenyataan-kenyataan yang luar biasa ini harus dielak, tetapi melihat diri mereka sebagai pemimpin luar biasa. Baik, selepas ini analis akan membincangkan tentang 3 patah perkataan yang agak popular kebelakangan ini, iaitu kerajaan pintu belakang. Selepas ini, jangan ke mana-mana. Be steadfast. The Straight Path Convention returns March 14th and 15th. Register now. I'm so happy that I came with you today. I cannot tell you how I'm feeling right now, but I'm so happy. When I lost my father, I was really sad. But Malaysia came and hugged us and let us in their country.
my country, there's a lot more hungry people. I'm going to try my best to help everyone, especially my friends. Thank you. Kami di Rizal Pharma membantu anda untuk membina produk jenama sendiri. Kami mempunyai kilang bertaraf GMP iaitu health supplement, traditional, food supplement dan juga kosmetik. Untuk keterangan lebih lanjut, boleh hubungi nombor yang tertera. Perkataan kerajaan pintu belakang amat popular sekarang, Dr. Fatih. Adakah pembentukan pakatan baharu ini sebenarnya mencemari, mengkhianati mandat kepercayaan rakyat paling utama? Adakah ia menepati perlembagaan negara? Ya. Dari sudut perlembagaan, penubuhan kerajaan itu melihat kepada sokongan majoriti. Dan sebenarnya kehilangan sokongan majoriti itu wujud di dalam konteks perlembagaan. Sebab tu kita ada peruntukan yang berkaitan bagaimana nak diselesaikan jika sekiranya kerajaan hilang sokongan majoriti. Dan di dalam konteks apa yang berlaku kerajaan Pakatan Harapan ni, kalau kita perhatikan konflik dalaman Pakatan Harapan itu sendiri berlaku sejak dari awal. Yang mana termasuklah dalam konteks nak mencari pengganti ataupun penggiliran jawatan selepas Perdana Menteri menentukan tarikh bila Tun meletakkan jawatan dan sebagainya. Dan bahkan di dalam parti PKR itu sendiri wujud dua kelompok yang secara nyata masing-masing mempunyai pandangan berbeza, bahkan ada sokongan yang berbeza. Dan kalau kita perhatikan juga di kalangan menteri yang ada di dalam kerajaan Pakatan Harapan, terdapat juga pandangan berbeza sesama menteri yang kita boleh kesan melalui kenyataan-kenyataan yang dibuat secara terbuka. Dan dalam konteks ini, apa yang berlaku sekarang ini sebenarnya dia rentetan kepada peristiwa yang berlaku itu. Rentetan pada peristiwa yang berlaku, dan akhirnya di pihak pembangkang apabila melihat kerajaan yang ada itu dalam keadaan goyang, maka dia merupakan satu ruang yang ada untuk mencabar kerajaan yang ada. Kerana itulah ditambah pula dengan pemecatan, keluarnya parti bersatu daripada Pakatan dan juga pemecatan Datuk Seri Azmi, wujudnya situasi sedemikian. Dan saya kira apa yang berlaku ini dalam konteks negara kita, dia merupakan satu perkara yang dari sudut perlembagaan tidak ada masalah. Cumanya timbulnya di sini dari sudut moral politik. Kerana kalau kita bercakap soal mandat, dia melibatkan beberapa lapis berdasarkan kepada tujuan seseorang pengundi itu memilih memangkah waktu pilihan raya. Ada yang memilih itu kerana calon di tempatnya. Bermakna dia memberikan kepercayaan kepada calon. Apa saja calon ataupun wakil rakyat buat keputusan, dia terima kerana setianya kepada wakil rakyat berkenaan. Ada juga yang memilih kerana parti. Apabila parti dia keluar daripada pakatan, maknanya dia setuju dengan parti itu. Ada juga yang memilih kerana gabungan atau pakatan itu. Dan ada juga yang memilih kerana tokoh yang diangkat untuk menjadi bakal Perdana Menteri. Jadi soal mandat yang diberikan oleh rakyat itu boleh dilihat dalam pelbagai perspektif. Sebab itulah kalau timbul isu yang ada sekarang ini dalam konteks pecahnya kerajaan yang merentah, kalau nak dikatakan bahawa mengkhianati mandat rakyat, dia satu perkara yang tidak objektif. Dia boleh dipertikaikan juga. Bergantung kepada apa perkiraan pengundi pada waktu dia memilih. Dan tentunya susah kita nak tentukan. Melainkan kalau ada satu sistem untuk kita menilai pandangan umum seperti referendum, adakah mereka setuju pemimpin ini terus menjadi Perdana Menteri ataupun tidak, demikian, itu baru kita dapat mengesan. Tapi dalam situasi sekarang, bagi mereka yang rasa tidak puas hati dengan apa yang dibuat oleh wakil rakyat dia mempertikaikan. Tapi setengah orang dia menganggap itu adalah satu benda yang sah ataupun diterima oleh dia sendiri. Sebab itulah bagi saya soal
kerajaan pintu belakang, soal mandat itu merupakan perkiraan-perkiraan yang terlalu subjektif yang tidak boleh kita letakkan secara umum begitu. Tapi tidak masalah daripada sudut perlembagaan. Dari sudut perlembagaan memang ada kaedah jika sekiranya kerajaan hilang sokongan, maka perlulah sama ada meletakkan jawatan atau memohon pembubaran dewan. Itu senang saja. Baik, Dr. Siva, komen Doktor berkenaan perubahan tampuk kerajaan yang mempunyai elemen rasuah dalam situasi perubahan gabungan politik. Kita lihat Doktor, atau kes lompat parti yang mengakibatkan perubahan kerajaan berikutan hasil wang sogokan, janji jawatan, janji untuk membebaskan dari tuduhan mahkamah atau seumpamanya. Sejauh mana stabiliti kerajaan campuran ini, Dr. Siva? Saya sekan Tun akan mengambil kira perkara tersebut, bahawa bila dibentuk kerajaan itu adalah kerajaan yang dikatakan penuh integriti, kerajaan yang mampu untuk memulihkan semula keadaan tanpa wujud persepsi negatif ke atas kerajaan tersebut. Apatah lagi selepas melalui pelbagai peristiwa ini, saya rasakan itu mahu dielak oleh kerajaan baru. Ialah timbul isu moral yang menjadi kompas penanda aras ke arah pembentukan kerajaan ini. Apatah lagi kalau katakan kerajaan pintu belakang tadi mahu ditangani persepsi ke atas isu tersebut. Soal legitimasi moral, keabsahan politik harus dilihat mempunyai satu hubungan yang bersifat resiprokal, saling melengkapi. Jadi kalau ada salah laku, kalau ada isu berkaitan dengan rasuah, soal pangkat, kuasa, kedudukan, janji-janji tertentu untuk membentuk kerajaan, saya rasa itu akan menyebabkan rakyat menjadi lebih bosan. Bosan dan juga merasa cuak dengan apa yang sedang berlaku. Barangkali pilihan raya akan datang akan mengganggu proses pendemokrasian yang telah kita raikan sebelum ini. Mungkin ramai yang merasa bosan sehingga tidak mahu keluar mengundi. Biarlah peratusan itu rendah, bentuklah apa saja bentuk kerajaan, kerana dirasakan seolah-olah tidak menghargai ataupun menghormati tanggungjawab yang telah dimainkan oleh rakyat. Jadi dalam konteks ini saya rasakan moral harus menjadi kompas dalam pembentukan kerajaan baru. Itu tidak boleh dipinggirkan sama sekali jika mahu mengatasi persepsi ke atas apa yang sedang berlaku. Jadi juga harus dilihat di negara maju. Pembentukan kerajaan seperti ini biasa. Apabila wujud kepincangan dalam kerajaan yang telah wujud, apabila ada komposisi parti gabungan keluar, maka boleh dibentuk kerajaan baru yang tidak mengganggu undang-undang ataupun perlembagaan. Selagi pemimpin itu mendapat kepercayaan mudah dalam konteks parlimen. Dan dalam konteks kita ini unik kerana Perdana Menteri meletakkan jawatan ketika meraih sokongan yang besar. Dan selepas keluar dalam sejarah negara kita, parti pembangkang kerajaan boleh bersama menyatakan sokongan kepada pemimpin yang sama, walaupun sekarang sudah menjadi sokongan bersyarat. Tetapi pada awalnya adalah sokongan yang saya rasakan luar biasa. Itu tidak pernah berlaku. Walaupun punya fahaman politik berbeza, tetapi demi pembentukan kerajaan yang dikatakan mahu bersama, itu dipinggirkan. Jadi sudah pasti dalam konteks ini saya rasakan permintaan-permintaan tertentu itu harus dielak. Yang harus diutamakan adalah bagaimana untuk memulihkan sokongan semula, berteraskan kepada soal integriti, berteraskan kepada soalan sejauh manakah mampu untuk mendampingi kepentingan rakyat dan bukannya kepentingan sendiri. Betul. Yang lebih penting adalah merayatkan kepimpinan. Jika itu dapat dilakukan oleh barisan baru, saya rasa kabinet itu akan dihormati walaupun pembentukannya itu dilihat sedikit terhakis daripada apa yang telah diberikan pada 9 Mei 2018. Adakah barisan ahli parlimen kita mempunyai kualiti kepimpinan rakyat itu sendiri setakat ini, Doktor melihat? Kita tidak boleh mengeneralisasikan bahawa tidak ada pemimpin yang tidak boleh kita jadikan sebagai contoh. Walaupun waktu yang sama kita lihat ada pemimpin yang terhakis sokongan disebabkan oleh ialah tercalar imej disebabkan oleh isu tertentu. Tetapi bagi saya tidak akan mengeneralisasikan bahawa semua pemimpin adalah sama. Setiap pemimpin ada keunikan dia, ada kewibawaan, kemampuan mereka, ada kredibiliti reputasi mereka dan ada latar belakang dari segi pemikiran mereka yang mampu untuk diangkat sebagai pemimpin masa depan negara. Jadi saya rasakan kombinasi kemudian selepas ini mestilah mereka yang berpengalaman, mereka yang dilihat mempunyai kewibawaan untuk memacu kecemerlangan masa depan negara, pemimpin yang bukan sekadar mewakili satu kelompok tetapi pemimpin yang
pelbagai lapisan umur, latar belakang etnik, agama merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Saya rasakan komponen-komponen ini penting untuk diangkat kemudian. Tetapi dilema saya rasakan sekarang adalah jika ia menjadi satu yang bersifat sentrik ke atas sesuatu latar belakang, maka itu akan mengganggu kerencaman yang telah kita raihkan selama ini. Jadi soalnya di sini saya rasakan itu juga akan diangkat. Apakah Bersatu akan mempunyai ahli bersekutu? Katakanlah contohnya katakan 11 orang daripada PKR tadi masuk Bersatu, dan dalam 11 itu ada latar belakang yang bukan Islam Melayu. Jadi apakah mereka itu akan jadikan sebagai anggota bersekutu misalnya, jika Bersatulah yang mahu diangkat sebagai yang dominan dalam pembentukan kerajaan campuran baru. Jadi saya rasa ini elemen-elemen yang harus dilihat pada kualiti yang mahu dipamer, kerana hari ini informasi tidak terhad. Media sosial sudah boleh membongkar pelbagai isu. Jadi itu juga harus ditangani di media sosial, bagaimana untuk memastikan bahawa imej itu diangkat. Saya tertarik dengan kedudukan Yang di-Pertuan Agong. Bagaimana imej itu diangkat oleh baginda dan juga Raja Permaisuri Agong. Media sosial boleh dikatakan menyatakan pujian, apatah ahli media dapat KFC di McDonald's. Jadi yalah, bagi yang di luar melihat ini imej walaupun kecil tapi memberikan maksud dan makna yang besar kepada institusi tersebut. Hubungan, interaksi itu, itulah yang mahu dilihat di peringkat atasan. Saya rasakan pemimpin tidak boleh sombong. Bila dilantik kualiti pemimpin nanti, kita mahu ada ilmu, ada boleh bersifat beriman, ada nilai akhlak, akidah dia, tapi lebih penting adalah nilai sasiah karakter itu boleh diangkat, dicontohi oleh rakyat tadi. Merayakan kepimpinan tidak bermakna ada ilmu, kemahiran, kebolehan, tetapi mesti dah diselaputi dengan nilai karakter, dihormati, diiktiraf oleh masyarakat kebanyakan. Maka tak perlu risau bila diadakan pilihan raya, sokongan akan datang dengan sendiri. Dia tidak akan bersifat palsu. Bukan berteraskan kepada kepentingan parti ataupun isu yang lain, tetapi kerana imej yang dibawa itu dengan sendirinya akan diterjemahkan dalam bentuk sokongan. Ya, Dr. Fatih, bolehkah kita katakan kebanyakan pemimpin kita lebih gemar untuk memperjuangkan nasib bangsa sendiri berbanding secara keseluruhannya? Adakah kita mempunyai lebih ramai pemimpin sebegitu atau bagaimana? Sebenarnya kalau kita perhatikan nature politik demokrasi, dia berkait rapat dengan sokongan undi. Dan sebenarnya mana-mana parti di dalam usaha untuk mendapat sokongan undi, antara cara paling mudah ialah memainkan perasaan. Yang kita sebut sebagai emotional politik. Menimbulkan rasa takut, rasa sayang, rasa marah, rasa benci. Sehingga kan pengundi gagal untuk mengundi berdasarkan rasional, berdasarkan kewarasan. Ini yang berlaku. Dan sebab itulah kita perlukan kematangan, dan di antara solusinya ialah dengan kita mewujudkan hubungan yang baik di antara parti-parti politik. Dan walaupun satu parti itu mungkin dianggap sebagai pembangkang, sepatutnya pembangkang diraikan sebagai satu pihak yang memberikan pandangan alternatif kepada kerajaan. Betul. Maksudnya pembangkang itu mempunyai peranan yang tersendiri di dalam sesebuah pentadbiran. Dan tidak perlu kita katakan setiap apa yang dikemukakan oleh pihak lawan itu sebagai buruk. Betul. Banyak kebaikannya. Kalau ada benda yang baik perlu dipuji. Sebab itulah di dalam politik, di dalam apa yang berlaku sekarang, dalam 2-3 hari ini, sebagai satu kejutan kepada rakyat dan juga kejutan kepada ahli politik, sepatutnya menjadi satu titik mula untuk kita membina satu budaya politik baru. Dan kalau kita perhatikan orang-orang politik ini masing-masing pernah menjadi musuh dan pernah jadi kawan. Sebut siapa saja. PAS dengan UMNO kawan, dulu musuh. Dr. Mahathir dan Anwar dulu kawan, sekarang musuh, kawan balik. Siapa saja DAP dengan PAS pernah jadi kawan, kemudian jadi musuh. Betul. Maknanya orang politik ini mereka tidak ada masalah berkawan. Tetapi kenapa mereka duduk di tempat yang berasingan? Mereka nak sentiasa bertembung. Kenapa tidak duduk semeja berbincang? Sebab itu mekanisme yang kita ada, contohnya melalui parlimen. Kita kena perkukuhkan institusi, contohnya jawatankuasa pilihan, yang mana pembangkang dan kerajaan, pemimpin di peringkat tinggi boleh duduk bersama. Begitu juga di peringkat negeri, sepatutnya pembangkang dan kerajaan boleh duduk bersama. Berikan isu pengangguran, isu kemiskinan, berbincang di antara kerajaan dan pembangkang.
masing-masing diberi peranan. Maksudnya apabila ditubuhkan kerajaan, jangan biarkan pembangkang ini sentiasa membangkang. Libatkan mereka di dalam proses membuat keputusan itu. Dan ia sepatutnya bukan berlaku di peringkat persekutuan saja, di peringkat negeri, bahkan di peringkat bawah. Baik. Maknanya kita kurangkan divide di dalam politik, perpecahan dalam politik. Baik, kesimpulan berkenaan perbincangan kita selepas ini, jangan ke mana-mana. Hidup ini sering dengan kejutan. Mana gerak rumah kamu sekarang ni? Rumah kamu dah kemas? Mujurlah saya sentiasa bersedia bersama Afi Hanif jika keadaan memerlukan. 40 Days, formulasi terbaru dengan tekstur pekat, buih yang wangi dan lembut, membantu kerja mencuci dan menanggalkan minyak dengan lebih bersih, cepat dan mudah. Sweet Bell. Dimensi. Wanginya. Kamu guna produk ni ke? Bukan setakat produk ni je, Mak. Banyak lagi. Inilah produk Afi Hanif. Pastikan rangkaian produk Afi Hanif sentiasa di rumah anda. Khas untuk anda menjelajah Turki 10 hari 7 malam serta bermalam di ski resort. Anda berpeluang menaiki belok udara panas secara percuma. Jangan lepaskan peluang anda untuk menaiki private cruise juga secara percuma. Pakej lengkap hanya RM3,999 sahaja termasuk tiket penerbangan anda. Jangan lepaskan peluang anda. Daftar sekarang. Kadang-kadang orang rasa kahwin ni susah. Ya. Kadang-kadang orang rasa kahwin ni kompleks. Sepatutnya perkahwinan ini dimudah-mudahkanlah. Betul. Kita kahwin ni dengan stranger. Wah. Cakap orang putih. Silap-silap di tangan ni akan meruntuhkan Allah na'udzubillah rumah tangga itu. Sedangkan kita tidak maulah. Kita sedang berada di fasa penghujung perbincangan. Secara ringkas, Dr. Siva dan Dr. Fatih, 1 minit setiap orang untuk kesimpulan berkenaan perbincangan kita. Apa yang kita harapkan? Kita mengharapkan rakyat bertenang. Apa saja keputusan yang ditentukan oleh Baginda Pertuan Agong, sama ada pembubaran Dewan ataupun pelantikan seorang Perdana Menteri, kita berharap semua rakyat menerima dengan baik. Dan pemimpin-pemimpin parti politik yang memimpin rakyat juga perlu membawa penyokong masing-masing supaya menerimanya dengan baik. Dan kita mengharapkan negara dapat pergi lebih jauh untuk terus maju dan ekonomi akan dapat lebih baik. Terima kasih Dr. Fatih. Dr. Siva? Bagi saya percaya bahawa negosiasi ataupun rundingan politik akan berterusan. Sehinggalah satu keputusan muktamad akan dicapai. Walaupun keputusan itu saya rasakan baik pemimpin ataupun penyokong haruslah menghormati keputusan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong, keputusan yang bakal dibuat oleh pemimpin-pemimpin parti politik, dengan melihat bahawa ini adalah salah satu krisis kepimpinan yang boleh ditangani secara berhemah dan juga bermoral. Walau apa saja keputusan yang dibuat, biarlah ia tidak menjejaskan hala tuju negara, nilai kesejahteraan dan juga apa yang mahu kita bina dalam konteks negara bangsa ini. Baik, terima kasih kepada kedua panel Dr. Siva dan Dr. Fatih. Mungkin sedikit kesimpulan pada saya jika kita singkap era Malaysia baharu. Sebelum ini satu gambaran jelas pengaruh nilai jujur dalam politik ialah debat meluas rakyat terhadap sejauh mana komitmen kerajaan dalam menunaikan janji manifesto. Rakyat secara umum peka dan sensitif dengan ucapan dan tindakan ahli politik. Tingkat keyakinan mereka terhadap kerajaan amat bergantung sejauh mana mereka jujur menyempurnakan tanggungjawab. Era politik yang hanya bergantung pada modal ucapan retorik, dalih 1000 alasan atau agihan projek sebenarnya sudah berlalu. Dengan tahap kematangan politik rakyat dan meluasnya nilai politik jujur, rakyat mementingkan ahli politik ikhlas, amanah dan gigih seperti yang dikatakan oleh kedua-dua panel kita sebentar tadi dalam menyempurnakan tanggungjawab terhadap rakyat dan negara. Dan sebenarnya sedang menyentuh titah yang di-Pertuan Agong kepada media sedang tadi, mungkin boleh dijadikan contoh teladan pemimpin negara ini. Titah Baginda, "We are very concerned, be patient, let me do my duty, I hope to find the best solution for the country." Apabila seorang yang di-Pertuan Agong mengungkap
kata-kata penuh ketulusan ini dan meminta semua pihak bersabar dan memberi ruang kepada baginda melaksanakan tanggungjawab sebagai ketua negara. Inilah pemimpin yang didambakan rakyat. Esok, insya-Allah analisis khas akan diteruskan agar kita peroleh pencerahan maklumat berkenaan situasi politik terkini. Sekian daripada saya, Finansinos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aroma yang menambat dan rasanya yang lazat. Bahan-bahan asli diadun menghasilkan tekstur mi segera yang kenyal. Anda sukakan mi segera? Nikmati mi kari putih dan